Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kita UiTM. Yang berusaha Profesor Madya Teknologis Dr. Sharifah Ruzaina Syed Aris, Dekan Fakulti Pendidikan UiTM Puncak Alam. Yang berusaha Timbalan-Timbalan Dekan, Barisan KPP, Koordinator Program, para profesor, rakan-rakan pensyarah, staf-staf pentadbiran dan warga UiTM serta semua peserta. Selamat datang ke program Wawancara EduTeach Webinar Series, Bicara Cendekiawan Pendidikan adalah proses mengadapkan insan. Syukur kehadrat ilahi, dengan limpah kurnianya, maka dapatlah kita berkumpul dalam siri Wawancara EduTeach Webinar Series. Sesi diskusi bertemakan Bicara Cendekiawan Pendidikan adalah proses mengadapkan insan. Untuk menambahkan keberkatan majlis kita pada pagi ini, eloklah kita mulakan dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ini, ingin saya memperkenalkan diri saya. Saya Sumardian Shah bin Sila. Para pelajar memanggil saya Seadi ataupun Cikgu Adi. Ya, merupakan pensyarah program pendidikan seni dan serika Fakulti Pendidikan UiTM. Merupakan hos anda pada pagi ini. Baiklah, hadirin sekalian, memperkenalkan panel jemputan kita pada pagi ini iaitu yang dihormati yang berbahagia Profesor Dr. Siddiq Baba, Profesor di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan moderator kita pada pagi ini yang berusaha Dr. Khadijah Said, pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Pendidikan Fakulti Pendidikan UiTM Puncak Alam. Hadirin sekalian, saya mohon untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk menetapkan mod senyap ya bagi melancarkan program kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, wawancara EduTeach Webinar Series Bicara Cendekiawan Pendidikan adalah proses mengadapkan insan, merupakan sebuah program anjuran Fakulti Pendidikan UiTM Puncak Alam bagi memberi pendedahan mengenai peranan pendidikan dalam membina peradaban dan adab insan supaya dapat melahirkan generasi yang produktif serta mampu berdaya saing dan menjadi tunjang kepada pembangunan negara yang lebih holistik. Bagi sesi webinar pada pagi ini, pihak Fakulti Pendidikan telah menyediakan dua media utama yang boleh disertai oleh semua, iaitu platform Webex sekarang ini dan live Facebook FB Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Mara, media FB rasmi. Diharap para hadirin dapat kongsikan dan hebatkan program ini kepada orang ramai kerana sesi webinar kali ini menyediakan e-sijil penyertaan kepada setiap peserta dan e-form untuk kehadiran dan jam latihan bagi staf UiTM yang akan diberikan di hujung program nanti. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan sedikit latar belakang panel jemputan kita pada pagi ini. Profesor Dr. Siddiq Baba, asal dari kampung Pulau Masitana, Melaka dan dilahirkan pada 12 Jun 1946. Dapat pendidikan dan menengah ketika sebelum ke Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Karang. Beliau memiliki ijazah pertama pengajian Melayu Kejuruan dari Universiti Malaya, seterusnya mengambil diploma pengajian Islam dari Universiti Kebangsaan. Kemudian meneruskan pengajian ke peringkat sarjana Sains Pendidikan di Universiti Indiana Bloomington dan Doktor Pendidikan di Universiti Northern Illinois, Amerika Serikat. Baiklah, tanpa melahirkan masa lagi, kita akan memulakan program pada pagi ini iaitu diskusi mengenai wawancara EduTeach Webinar Series Bicara Cendekiawan Pendidikan adalah proses mengadapkan insan yang akan disampaikan oleh panel kita pada hari ini iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Siddiq Baba atau lebih mesra disapa. Tapi kalau Siddiq. okey. Saya serahkan majlis kepada moderator kita pada pagi ini iaitu yang berusaha Dr. Khadijah Said Hashim. Dengan itu majlis menjemput dan mempersilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Minta bantuan Adi untuk mutekan Baik. partisipan sebab ada yang tak mutekan lagi phone masing-masing. So kita bimbang mengganggu perjalanan kita. Dan diingatkan peserta sekali lagi meletakkan telefon bimbit masing-masing dalam keadaan senyap. Okey. Salam. Adi, okey? Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh mute kan? Dah? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Diucapkan kepada terima kasih kepada pengerusi majlis kita pada hari ini, Cikgu Adi, Saudara Adi. Selamat datang saya ucapkan kepada yang berbahagia, yang disayangi, yang ditunggu-tunggu tetamu kita pada hari ini, Cikgu Siddiq Baba, yang dibantu oleh Dr. Khairul, anak anda beliau, pensyarah daripada Fakulti Engineering UIE. Terima kasih kerana membantu kami pada hari ini. Sekali lagi selamat datang ke Bual Bicara atau webinar kita pada hari ini yang bertajuk Bicara Cendekiawan Pendidikan adalah Proses Mengadapkan Insan, insyaAllah. Jika dilihat daripada tajuk, pendidikan adalah proses menghadapkan insan. Proses itu sendiri kalau kita fahami dalam bahasa yang mudah, dia mengambil masa dan berperingkat-peringkat dan jalannya bukan singkat. Ada cabaran dan ada turun naik. Jadi hari ini kita merasa bertuah kerana akan berkongsi melalui pengamatan dan pengalaman Cikgu Siddiq sendiri. Dari sudut pandang cikgu untuk menerangkan, untuk berkongsi dengan kita apakah yang boleh kita fahami dengan pendidikan itu adalah proses mengadapkan insan, bukan semata-mata bergantung kepada cerdik pandai saja tetapi kepada adab. Untuk memulakan sibol bicara webinar, saya menjemput Cikgu Siddiq yang dibantu oleh Dr. Khairul untuk memulakan bual bicara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu dan saya mengucapkan selamat pagi Dr. Hadijah ya, dan rakan-rakan akademik UiTM di fakulti sana dan termasuk viewers yang bersama-sama menyaksikan program hari ini. InsyaAllah ya, mudah-mudahan isu pendidikan ni dapat diberikan penjelasan dengan elok. Dia tidak sekadar satu proses memidah maklumat, pengetahuan, ilmu, keterampilan, tapi sebenarnya yang sangat penting bagaimana ya nilai-nilai murni dan etik dapat diterjemahkan bersama dengan subjek-subjek yang kita ajar pada anak didik kita, insyaAllah. Boleh itu PowerPoint tu? Tuan Rijal. Adi, kita boleh mula PowerPoint, Adi? Mama tak kuat dia. Pandai kakak? Mami, cek konten masuk tak? Saya tak tahu duit apa masuk. Ada 2 transaction. One. Tak ada tak apa. Saya telefon saya cek sat. Tahu lah Cik Azri. Kita buka PowerPoint ya, cikgu. Yang kata tak buat keluar duit yo. Ya. Saya buat duit banyak. Kita buka PowerPoint ya. Ya. Kalau lain saya tak buat. Tadi boleh nampak itu pembukaan. Saya banyak ibu. Oh, fikir. Saya Cik Azri nak try check.
Boleh. Kejap. Tunggu sekejap. Okey. Dia buat ni lah. Sebab dalam ni tak ada. Ada dalam internet. Dalam apa? Boleh. Panggil apa? Terus. Dia akan masuk. Dia akan masuk apa transaction apa tu kan? Adi next jadi page. Cool kot. Terima kasih. Alhamdulillah. Tak yang transaction ni tadi. Mukadimah kepada tajuk ini akan berbincang soal konsep dan pemikiran tentang adab. Adab. Kita mengambil sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, Dabani Rabbi fa asana ta'dibi. Ini sangat penting kita sebagai pendidik. Ya Rasulullah berdoa kepada Allah, Ya Allah, didiklah aku dengan didikan yang terbaik. Dan hadis ini memberi makna yang sangat luas kepada manusia mengenai adab dan pendidikan. Sebab konsep adab dalam istilah ilmu, dia dengan ta'dib, dia berjalan seiring. Tidak saja pengajaran, tapi kesan pengajaran pada diri dan peribadi. Adab dalam bahasa ilmuwan ialah disiplin akal dan fikir. Apa yang kita fikir menggunakan kekuatan akal, perlu ada disiplin. Tidak hanya menerima segala-gala yang kita dengar, yang kita baca, yang kita teliti, yang kita analisis. Tetapi di pedoman. Kemudian disiplin hati. Hati merupakan hal yang sangat penting dalam diri kita, manusia, para pendidik. Hati dan kalbu dia memberi kita pedoman untuk melakukan suatu amal. Sebab tu saya katakan tadi, 3 benda iaitu disiplin akal dan fikir, disiplin hati dan kalbu, membawa kepada disiplin amal dan perbuatan. Jadi kita dipedomankan oleh hati dan fikir yang membawa maksud akhirnya kepada fikir dan zikir. Bagaimana pemikiran dan hati bertaut, kemudian memberi kesan pada perbuatan dan amal. Jadi bila kita sebut pendidikan, dia sama dengan pelajaran. Kita belajar daripada tak tahu menjadi tahu. Kita belajar, kita datang ke kelas atau ke kuliah, kita mendengar katalah huraian-huraian daripada pensyarah dan pendidik. Tapi apabila kita sebut pendidikan atau pendidik, dia cuba mengadapkan insan kerana tidak saja sentuhannya kepada pemikiran, tetapi kepada hati. Faktor dalam menjadi manusia. Jadi hati itu merujuk pada amal dan perbuatan. Sebab dihubungkan innamal a'malu binniyah. Setiap amal perbuatan dihubung dengan niat. Niat itu merujuk pada hati. Apa yang ada pada hati itu dipantulkan dalam amalan dan perbuatan, maka terlihat perbuatan amalan sama ada baik atau buruk, amanah atau sebalik. Jadi itu mukadimah dalam tajuk ini, Dr. Hadijah. Kalau ada soalan berkait dengannya, sila. Ya, kalau sekali lagi saya ingin ingatkan kepada viewers, partisipan kita pada hari ini, kalau boleh mutekan telefon bimbit saudara dan saudari, brothers and sisters, supaya kita dapat mendengar penerangan, perkongsian dari cikgu dengan lebih jelas. Saya juga mengalu-alukan jika ada soalan ataupun pertanyaan yang ingin dikongsi bersama kami, saya dan cikgu terutamanya,
bolehlah ditulis di ruangan chat ataupun boleh terus tanya kepada cikgu insya-Allah. Slide yang telah terangkan oleh cikgu adalah slide yang pertama. Maksudnya bila kita ingin menuntut ilmu, the fundamental would be adab. Adab itu lebih lagi sebab seperti mana yang telah kita tahu proses ambil masa yang agak panjang begitu. Ada soalan atau ada perkongsian daripada peserta boleh terus diajukan. Ya, boleh di-mute-kan ya telefon masing-masing sebab dia mengganggu. Saya ingin yes. Cikgu, kalau boleh kita teruskan dahulu dengan slide seterusnya sebelum ada soalan daripada para peserta. Cikgu? Kalau tak ada Dr. Adijah, tak apa, kita boleh move kepada PowerPoint yang lain. Nanti kemudian dia akan timbul lah. Ya, soalan. Okey. Ya, seterusnya para hadirin dalam maya ini, ya, selepas kita memahami konsep adab, 3 benda terhubung, adab iaitu disiplin. Jadi konsep disiplin sangat penting dalam tradisi orang berilmu. Kalau tak ada disiplin, bayangkan ya, kita tidak menepati fakta, maklumat, masa dan sebagainya. Jadi pendidikan yang disebutkan di sini merujuk pada proses ta'dib. Hadis yang saya bacakan tadi, ta'dibi, ya, memberi fokus kepada pendidikan hati. Ini bukan bermakna pendidikan akal tak penting. Akal sangat penting. Tapi bila berlaku pertautan antara hati dengan fikir, dia jadi fikir dan zikir. Ia memberi kekuatan pada diri manusia. Tadi memberi fokus pada pendidikan hati. Hati disantuni, ya, menyantun hati supaya lahir niat yang baik. Kadang-kadang terdapat di kalangan kita berfikir, fikirannya bagus, tapi tak terhubung dengan hati. Jadi bila tak terhubung dengan hati, timbul masalah-masalah lain. Jadi niat yang baik melahirkan amal yang saya sebutkan tadi, konsep innamal a'malu binniyah. Amal terhubung rapat dengan niat. Apa yang ada dalam hati kita, dalam kalbu kita. Dalam proses pendidikan, jangan hanya kita memberi fokus kepada akal semata-mata. Sebab akal ada keterbatasannya. Tapi hati diberi makna yang tersendiri. Ya, bila akal dan hati bertemu, kita melahirkan amal yang baik. Fikir dan zikir kunci pada kekuatan amal. Ini soal berfikir dan berzikir. Menyebut nama Allah, kebesaran Allah dalam zikir kita. Kita ada ketaatan kita dengan pencipta. Sebab kita yakin dengan pencipta alam ini. Kalau tak ada pencipta, kita tidak ada. Alam tidak ada. Ya. Mana segala sesuatu itu dibuat, dicipta. Dan kita dibuat dan dicipta oleh pencipta iaitu Allah. Fikir ialah proses akliyah yang menemukan kebenaran dan kebaikan. Kita berfikir berasaskan data, fakta, ya. Kemudian dari situ kita percaya, kita yakin. Dan zikir ialah hubungan kita dengan pencipta. Bila kita sebut Subhanallah, ya, maka kita menghubungkan diri kita dengan pencipta yang mengurus atas segala. Tidak mungkin contohnya, ya, siang dan malam terjadi kalau tanpa pencipta yang mengaturkannya. Jadi tautan fikir dengan zikir menghidupkan hati dan diterjemahkan dalam amal. Apa yang kita fikir dan apa yang kita rasa dalam hati bila ditautkan dengan baik,
maka dia menjadi sumber amal. Ini sangat penting bagi kita manusia. Kadang-kadang kita berpegang pada pemikiran semata-mata. Pemikiran terbatas hanya mengetahui benda-benda yang nampak, benda-benda yang nyata, ada data, ada fakta. Tetapi bagaimana faktor gaibiah, benda-benda yang tak nampak, benda-benda yang gaib. Sebagai contoh, bila waktu malam kita berdongak ke langit, kita nampak bintang-bintang, ya, galaksi, bilion jumlah. Siapa yang mengendalikan semua itu? Manusia, bukan kita, bukan akal kita. Planet. Payah. Ya, astronaut China sebagai contoh cuba sampai ke Marikh untuk mengetahui apa rahsia di sebalik bintang ini. Ya. Apa jadi pada ribuan galaksi yang lain. Saya selalu menggunakan contoh begini. Manusia dengan kepandaian akliahnya, akal dan kemahiran dirinya membina lebuh raya, ya, dengan cantik. Ada panduan kiri kanan berjalan. Sehebat mana lebuh raya dibangunkan, terjadi tidak kemalangan, terjadi menunjukkan kelemahan manusia, terjadi tidak kesesakan, terjadi menunjukkan kelemahan manusia mengatur kehidupan. Tapi perjalanan bintang dan cakrawala galaksi yang berbilion jumlahnya dengan lancar, dengan baik, dengan tertib dan teratur, siapa pengaturnya? Yang disebut dalam istilah agama sunatullah, ketentuan Allah. Allah menentukan. Ini membawa kita berfikir apabila kita sebut membangunkan hati, membangunkan hubungan diri dengan pencipta. Apabila kita melihat rahmat dan nikmat Allah yang banyak di bumi ini, dia memberikan kita ilmu, maklumat dan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu kita tahu hikmah di sebaliknya, dia membawa sifat ketaatan kita pada pencipta kerana mencipta alam ini untuk menjadi rahmat dan nikmat kepada kita manusia. Ya, Dr. Khadijah, kalau ada soalan berkaitan dengannya, silakan. Silakan. Jangan malu-malu, Sebab kita pendidik supaya berkait rapat dengan pendidikan. Dr. Khadijah, tak dengar suara Dr. Khadijah. Ada soalan daripada Cikgu Ismi untuk ditujukan, untuk dikongsikan kepada Cikgu Siddiq pada hari ini. Assalamualaikum Cikgu Siddiq. Adab itu adalah amat penting. Namun, sejauh mana keberadaban dipraktikkan? Dengar? Dengar ya suara saya? Namun, sejauh mana keberadaban dipraktikkan di dalam sistem pendidikan kita? Sebab kebanyakan hanya berfokuskan kepada silibus sahaja. Mohon pencerahan dari cikgu. Terima kasih. Dr. Khairul, boleh dengar suara saya? Saya dengar. Boleh? Okey. Doktor Khadijah, ulang balik soalan tadi, boleh? Terima kasih. Boleh. Soalan untuk cikgu tadi daripada Cikgu Ismi, adab itu adalah amat penting. Namun sejauh mana keberadaban dipraktikkan dalam sistem pendidikan kita? Sebab kebanyakan hanya berfokuskan kepada silibus sahaja. Mohon pencerahan dari cikgu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dato' Khadijah. Adab memang penting. Ya, sebab itu Rasulullah memberikan
penekanannya kepada adab dan ta'dib. Ta'dib itu mendidik hati. Adab itu disiplin fikir, disiplin hati dan disiplin amal. Dia membawa kepada satu bentuk sahsia, personality yang cukup baik. Jadi adab ya, kalau kita lihat dalam pendidikan yang luas sifatnya, di rumah sebagai contoh, ibu bapa ya selalu ya mendidik anak-anak beradab, hormat orang tua, hormat kawan, ya orang-orang yang berjasa contoh. Ibu mendidik anak-anak ya, kerana itu asas bagi pendidikan anak-anak. Di sekolah bagaimana, di universiti bagaimana, dalam masyarakat bagaimana. Kalau di sekolah bagaimana ya, pengajaran kita itu kita sebagai contoh ya, bahawa kadang-kadang kita mendidik anak, kita kata mesti lakukan amanah. Jangan kita berbohong, jangan kita berdusta, jangan kita menipu. Itu nilai yang disebut secara khusus etika. Etika yang baik, etika yang murni. Jadi kita nak bersamakan, nak sepadukan dengan pengajaran pembelajaran. Bila kita mengajar contoh jekan bahasa, contoh jekan. Katalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni tunjangan juga daripada Al-Quran. Terdapat ratusan istilah-istilah dalam bahasa Melayu daripada Al-Quran. Ya, so, contoh seperti nasihat, ya, itu daripada Al-Quran. Jadi contohnya ini kalau dapat kita bawa bersama-sama dalam pengajaran pembelajaran kita, maka kurikulum yang kita ajar memberi saja bukan saja makna pengetahuan, kemahiran kepada anak didik, tapi ia membentuk hati, membentuk perasaan, membentuk diri, membentuk tingkah laku yang sifatnya behavioral. Ini asas yang sangat penting. Jadi adab yang saya katakan disiplin 3 tu, kalau kita berfikir, membaca sesuatu, buku, mendengar ceramah, kuliah contohnya, membawa kita berfikir, maka fikir itu ditaukkan dengan benar dan salah, manfaat atau sebaliknya. Jadi kalau kita mendidik anak-anak, membawa dia berfikir, ada disiplin berfikir. Yang difikirkan benda-benda yang baik, benda-benda yang bermanfaat, benda-benda yang boleh memberikan contoh yang baik pada orang lain. Begitu juga dalam masyarakat ya, atau di sekolah. Kita perlu ya kurikulum itu tidak saja diterjemah untuk memberikan asas pengetahuan, kemahiran, ya, ilmu kepada anak didik kita. Tapi bagaimana ya pembentukan akhlaknya supaya nilai-nilai yang baik, etika yang baik dijiwai atau dihayati. Ini asas yang sangat penting. Ini yang jadi masalah dalam sistem sekular dalam pendidikan kita ya, yang sedang mengalami perubahan insya-Allah. Ya, dari sistem itu memisahkan nilai etika agama daripada sumber ilmu. Kita mahu sumber ilmu itu terkait dengan etika yang baik, nilai-nilai yang murni. Dari situ bakal membentuk sosial, personality, peribadi para pelajar insya-Allah. Ya, boleh. Mr. Dr. Khadijah. Kalau ada soalan lain lagi. Dia jawab baca. Ada dalam komputer ni Dr. Khadijah, saya baca ya. Minta pendapat cikgu bagaimana untuk tetapkan peradaban dan disiplin hati dan sosial yang baik di zaman sosial media ini. Ini adalah kerana komunikasi banyak melalui alam maya. Ya, ini saya cuba jelaskan. Memang betul.
selalu saya sebut sains dan teknologi selamanya alat, bukan matlamat. Ya. Kalau kita ada komputer contohnya kan, kita gunakan untuk maksud yang baik, memperkayakan sistem maklumat, menjalin hubungan dengan orang lain. Bukan dalam komputer itu terdapat software perisian yang tidak baik, boleh merosakkan akal budi kita, boleh merosakkan akhlak kita. Sebab itu saya sebutkan, sains dan teknologi selamanya alat, bukan matlamat. Matlamat dalam penggunaan sains teknologi membawa kebaikan, kesejahteraan pada manusia. Sebab itu zaman sekarang, zaman cyber contohnya, ya, kebimbangan timbul. Orang mencipta senjata cyber yang boleh memusnahkan manusia dan alam ini, ya, merosakkan, ya, alam ini. Tetapi kalau kita punya etika, kalau kita punya pedoman akhlak yang baik, kita punya nilai murni, sebati dalam jiwa kita, hati kita, kita hayati, lalu kita terjemah dalam aplikasi penggunaan, dia akan membawa kebaikan dan kesejahteraan. Ini maksudnya, ya, adab dalam pemikiran disiplin. Kalau boleh saya teruskan lagi, Dr. Adijah, ada soalan satu lagi di bawah. Saya melihat media sosial sudah digunakan pakai oleh pendidik pensyarah, penyelidik untuk mendidik followers mereka untuk berjaya dalam bidang masing-masing. Apa komen saya sekiranya mereka yang dinyatakan di atas mendidik followers dengan cara kasar, menghina orang lain dengan gelaran toxic person untuk, ya, ini satu masalah. Dia kembali balik kepada soal adab tadi, ya, saudara Syahrul. Dia kembali pada soal adab. Kalau orang yang beradab, dia tertib, dia santun, ya, dia teratur, dia ikhlas, dia amanah, ya. Kalau adab itu dihubungkan dengan takdib yang saya sebut tadi, menghubungkan diri dengan hati, kita menghubungkan diri dengan pencipta. Kita sebagai seorang Muslim atau orang yang percaya pada agama, we are God consciousness. Kita rasa kehadiran Allah pada diri kita, memerhati kita, ya. Dan malaikat kiraman katibin mencatatkan kerja kita. Kalau kita yakin dan menghayati itu semua, Masya Allah, itu pedoman terbaik, Saudara Syahrul, pada kita. Hari ini oleh kerana kita tidak ada adab, disiplin diri tidak terjadi, maka kita boleh gunakan sesuka hati. Mengata, mengeji, kondem orang lain dalam, katalah, ya, saluran maya contohnya. Tapi kalau kita yakin apa yang kita sebut, Allah mengetahui, kiraman katibin mencatat, kita tidak akan lakukan begitu, akhirnya kesejahteraan akan terjadi pada umat manusia. Silakan Dr. Hadijah, sambung. Saya mungkin sebab kebanyakan kita punya partisipan peserta pada hari ini sama ada di SOCMED, social media Facebook Live, dan juga Webex adalah teacher educator, mengajar. Dan pandemik telah menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah sekarang telah bertukar menjadi ODL menggunakan teknologi. Cikgu boleh dengar suara saya? Tak apa Boleh dengar dengar. suara saya, Dr. Khairul? Cikgu Siddiq, dengar? Itu kuat. Okey, dengar Ada soalan kan? Ada suara ke? Cikgu Siddiq, dengar? Ya, okey dengar. Cikgu Siddiq, saya nak minta pandangan cikgu adab dengan guru, sebab sekarang ini proses pelajaran dan pembelajaran tu berlaku dengan menggunakan teknologi sebab pandemik COVID. So kesemuanya direducekan kepada teknologi. Mungkin cikgu boleh ulas adab dengan guru dalam kelas online ini macam mana dari sudut pandang cikgu. Ya. Ya. Pertama,
guru mesti menjadi contoh. Seperti Rasul kita dia menjadi contoh, qudwah. Guru dalam mengajar, ya, pertama guru mesti ada ilmu. Ilmu itu diolah dengan baik dalam keadaan kasih sayang dan perhatian yang baik kepada student, pelajar. Dalam kelas Dr. Adija ada 3 kelompok anak murid kita. Satu yang cerdik pintar, satu. Yang kedua yang sederhana. Yang ketiga yang lemah. Bagaimana kita menyantuni yang pintar? Beri maklumat, kemahiran dan pengetahuan nilai yang menjadikan dia lebih pintar dan beradab. Bagaimana yang sederhana? Cuba tingkatkan pencapaian dia supaya dia menjadi cerdik dan cerdas. Bagaimana yang lemah? Ini masalah besar kita dalam pendidikan. Kadang-kadang ya golongan yang cerdik kita rangikan. Yang sederhana kita beri fokus tumpuan. Yang lemah ini ya, dia ketinggalan. Jadi untuk memberikan asas adab anak murid kepada kita, pertama kita harus bersifat menyantuni, adil pada semua. Cabarannya besar mendidik ini. Dia bukan sekadar yang memperkasa akal, menjadikan dia tahu, tapi membentuk peribadi. Sebab itu guru-guru yang dikasih oleh anak muridnya, guru-guru yang bersopan santun, tidak maki hamun murid-murid, tidak mendera murid-murid. Murid terasa disayangi guru. Nah, memang perkara ini mencabar, susah. Tapi itulah tuntutan dalam tradisi adab ya dalam Islam. Contohnya. Kemudian kita juga Ya, ada Dr. soalan daripada Atlin. Prof, saya ada soalan. Apa perbezaan pengajaran zaman dahulu berbanding zaman sekarang dari segi kekurangan dan kelebihan? Boleh dengar cikgu? Itu PowerPoint insyaAllah. Ya cikgu? Saya puluhan sebelum merdeka. Boleh dengar? Boleh dengar, putus-putus sikit. Dr. Adija? Okey, dengar. Dia lambat sikit. Boleh? Okey. Kemudian saya lalui zaman merdeka. Kemudian melalui zaman post merdeka, lama selepas merdeka. Zaman sekarang yang dikatakan moden, kita lalui. Dari rendah sehingga peringkat setinggi-tingginya. Ya, saya lalui dalam negara dan luar negara. Masalah sebenarnya kalau kita lihat pendidikan masa lalu ya, dia menggunakan sistem hafazan. Ya, kalau diajar tu ingat, hafaz. Kalau tidak, cikgu hutan. Ya, memang selalu kena hutan. Saya tengok kawan-kawan saya dalam bilik darjah, dia kena hutan oleh guru-guru. Jadi dia menyebabkan anak murid terasa tersinggung ya, dengannya. Oleh itu, kalau kita lihat pendidikan hari ini, dia padat dengan masalah ilmu dan pengetahuan, pelbagai disiplin yang kita belajar. Ya. Kalau saya belajar sekolah rendah dulu, saya belajar tentang bahasa Melayu, tentang matematik, tak ada bahasa Inggeris. Dan kemudian diajar tentang bagaimana bercocok tanam. Tak banyak. Kalau di sekolah menengah, ya biasalah. Tetapi terdapat guru-guru yang tidak dikasih oleh anak murid kerana tingkah lakunya. Saya masih ingat waktu saya form 2D, ya, kelas yang terbelakang. Seorang guru, saya masih ingat lagi namanya, tapi tak nak sebut di sini. Bila datang ke kelas memulangkan
buku latihan. Dia membaling kepada saya buku itu. Kena muka batang hidung saya. Saya sangat sedih dan hiba. Ya. Lagu disebut, you better go back to kampung, tanam kacang lagi bagus, dia kata. Itu jenis watak cikgu yang ada. Kan. Bagaimana adab boleh timbul, ya? Sifat hormat pada guru kalau guru bersifat demikian. Memang anak murid kita, dia daripada tidak tahu, dia nak tahu. Dalam keadaan nak tahu itu, ada kelemahan dari segi kognitif, dari segi pemikiran, kita kena santuni dengan kasih sayang. Guru dan kasih sayang. Ya, cikgu. Dr. Khairul? Ya. Ya, saya. Okey. Tadi hilang suara. Okey. Dah boleh dah? Ya. Dengar. Kita boleh Boleh teruskan. Dr. Rijal dengan PowerPoint baru. Boleh teruskan. Seadi PowerPoint yang baru. Boleh teruskan? Okay, baik boleh je ya. Okey. Sebab tadi soalannya sementara menunggu PowerPoint daripada Cik Adi, soalan mengenai perbezaan zaman dahulu dan sekarang memang banyak beza, cikgu. Pembelajaran dahulu dan sekarang. Ya. Uh, Setuju. bila Sebab cikgu sekarang terutamanya kita dibantu oleh alat berkembang. Teknologi berkembang. Ya. Tetapi seperti saya tekan tadi, walaupun alat agak canggih, adakah kecanggihan alat membentuk kecanggihan watak dan peribadi? Ini soalan yang sangat penting. Tapi kalau ada kecanggihan alat disalahgunakan oleh para pelajar, dia bakal merosakkan peribadi. Kerana ilmu tu apapun syaratnya adalah adab. Teknologi itu bab kata cikgu selalu alat. Ini yang baru Yang baru, okey, slide yang Dr. seterusnya ya. Dalam tajuk yang kita berikan, pendidikan adalah proses menghadapkan insan. Ada beza antara pelajaran dan pendidikan. Dia tidak membawa makna yang sama. Ya. Saya melihat tajuk ini dalam konteks etika dan nilai. Jangan salah faham pada saya. Ya. Pelajaran memberi makna bagaimana pengetahuan, maklumat dan kemahiran diperoleh. Datang ke kelas, datang ke kuliah sebagai contohnya, kita dapat maklumat, dapat ilmu, kita dapat pengetahuan. Persoalan yang sangat penting, boleh tidak maklumat berkaitan membentuk peribadi, membentuk diri, membentuk sahsia. Di mana sahsia itu? Itu soalan sangat penting. Kemudian pendidikan melalui proses yang sama tetapi berpaksikan akhlak karimah atau akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu bukan terkandung pada konten pelajaran, isi pelajaran, ya, kandungan pelajaran, tetapi pada pendidik yang menyampaikannya. Bagaimana pendidik mengolah penyampaian, ya, konten itu tadi sehingga terkesan pada pemikiran, jiwa dan hati anak murid, anak didik kita. Kalau setakat ya kita menyampaikan pengetahuan dan maklumat betul saja, dia lebih bersifat mekanistik, but not holistik. Jadi beza antara pendekatan mekanistik dan juga holistik. Holistik lebih menyeluruh. Ya. Jadi akhlak mulia menjadikan risalah utama oleh Rasulullah diutuskan. Rasulullah diutuskan.
soalan daripada Dr. Khairul. Okey. Silakan. Ya, Dr. Jadi Okey. Rasulullah diutuskan dengan membawa tujuan, risalah, maksud ya, iaitu menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ya, aku diutus kata Rasul untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kalau dapat kita hubungkan Al-Quran sebagai sumber pedoman dan petunjuk, diterjemahkan dalam sunnah Nabi, Nabi memberikan peringatan kepada kita ya, bahawa dia diutuskan untuk menjadi contoh, menjadi teladan, sunnahnya menjadi ikutan. Maka terbentuk watak manusia. Kalau manusia hanya berpegang pada pendekatan mekanistik saja, wataknya mungkin sebagainya menjadi haywan. Al-Quran. Jangan kita berbohong, kita tidak berbohong. Jangan kita melakukan salah guna atau rasuah, kita tidak melakukan yang sama. Kerana kesan, keyakinan, kepatuhan kita pada pencipta. Dia membawa kesan ukhrawi, akhirat nanti. Ini bagi orang yang beriman dan bertakwa. Kalau tak beriman, tak bertakwa. Ini yang terjadi dalam dunia hari ini. Orang tak peduli tentang salah benar. Orang tak peduli tentang baik buruk. Orang tak peduli tentang ma'ruf mungkar. Dilanggar saja begitu. Ya. Dr. Khadijah? Ada soalan? Tolong baca. Ada. Ya. Halo, Dr. Khadijah? Hilang. Doktor dengar? Dr. Khadijah? Doktor, kejap Cik Adi dengar? Saya dengar, insyaAllah. Dr. Khadijah tak ada. Okay. Actually ada lagi soalan-soalan lain. Mungkin saya boleh ambil sekejap sementara menunggu Dr. Khadijah masuk. Okay, ada soalan Cikgu Siddiq berkenaan dengan dia kata sains dan teknologi adalah alat bukan matlamat. Tetapi bila dilihat generasi sekarang ini terlampau taksub sehingga kehidupan sosial mereka tidak ada skop kehidupan mereka yang lebih kecil. Bagaimana situasi ini boleh diatasi? Ya, taksub kepada kehidupan sosial, teknologi dan sebagainya. dia bergantung kalau dalam kelas kita ada kan pendekatan pedagogi. Ya, kita menyampaikan ilmu, menyampaikan maklumat, menyampaikan pengetahuan. Tidak saja pengetahuan, maklumat dan keterampilan itu sifatnya yang saya katakan tidak mekanistik. Ya. Tetapi harus ditautkan dengan nilai, dengan etika. Supaya dia dapat membentuk nilai guna yang baik. Hari ini banyak berlaku apa dia katakan salah guna. Salah guna kepada alat, salah guna kepada ilmu, salah guna kepada keterampilan yang membawa kepada rosakan manusia, alam dan sebagainya begitu. Jadi kalau dengan adanya nilai, apalagi nilai itu ditautkan dengan pencipta. Bila ditahu dengan pencipta berlaku apa dia katakan dosa pahala, ma'ruf mungkar, maka orang ada disiplin pada diri. Kalau itu tidak dihubungkan, orang tak ada disiplin pada fikir, tak ada disiplin pada hati, apalagi pada amal perbuatan. Ya. Silakan Syekh. Cikgu Siddiq ada juga, cikgu telah menulis artikel baru-baru ini mengenai perbezaan bukan semestinya orang yang terpelajar itu terdidik. Ya, ya. Maknanya pelajaran itu adalah mechanistic in nature. Tetapi apa yang lebih signifikan, lebih penting adalah pendidikan sebab ia melibatkan adab. Mungkin cikgu boleh huraikan dekat situ lagi sebab banyak soalan yang berkaitan dengan terdidik dan terpelajar itu merupakan dua konsep yang berbeza sebenarnya. Dua proses yang berbeza. Terima kasih Sister. Memang yang saya jelaskan tadi, ada beza antara pelajaran dan pendidikan.
Ya, pendidikan Ya. satu proses bagaimana menjadikan pelajar tahu, berpengetahuan, berketerampilan. Tetapi pendidik, konsep didik, ya, konsep didik itu terkait dengan tajuk ini. Adab dan ta'dib. Adab, disiplin, ta'dib itu merujuk pada hati. Bagaimana proses pembentukan hati berlaku, sister? Kerana hari ini banyak orang mengalami satu jenis penyakit yang disebut penyakit hati. Timbul perasaan dendam, kesumat, timbul perasaan dengki sesama kita, timbul rasa perpecahan sesama umat dan banyak lagi kalau saya nak sebut. Ya, orang berbicara tentang rasuah segala macam, faham-faham kapitalis sekular yang sedang berkembang. Ini membawa kepada masalah hati. Ya, kalau hati ini kena hubungkan dengan pencipta, dengan Quran, dengan sunnah Nabi. Kalau dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang membentuk hati kita supaya ayat-ayat yang membawa kita kepada keimanan, ketakwaan contohnya, yakin kepada cipta, yakin pada malaikat kiraman katibin. Bila kita insaf bahawa kita ini diperhati, kita ini diberikan tumpuan pada pihak lain, kemudian kita menjadi aware. We are God consciousness. Kita conscious. Ada kesedaran dalam diri tentang pencipta dan sebagainya. Terima kasih, Ari. Ada juga soalan daripada Sir Kuldeep Singh untuk cikgu. Cikgu kalau saya boleh bacakan. Ya, cikgu. Daripada saudara Kuldeep Singh. Prof, what do you think about the idea of it's to prepare students to be or to become model citizens according to Confucius? Ya. Memang kalau kita sebut pelajaran macam kita lihat hari ini, timbul contohnya komplain-komplain tentang rasuah sehingga diungkapkan sebagai rasuah basket apa begitu kan. Dan baru ni saya membaca tulisan seorang sahabat saya mengenai masalah-masalah yang berbangkit di kalangan manusia hari ini. Jadi pada pandangan saya, kita kena ambil pendekatan. Bila kita menghasilkan kritik tidak salah dari segi Islam. Dia memberikan kita satu evaluasi penilaian kembali. Tetapi bila kita mengkritik, kita kena mengkritik dengan seimbang. Apa maksud seimbang? Satu isu yang berbangkit, dia ada simptom, gejala-gejalanya. Kemudian diikuti oleh root causes, akar sebab terjadi benda itu. Kemudian baru timbul the end result. Kita hanya mengkritik tentang the end result. Tapi kita tidak membangkitkan the root causes, sebab musabab. Adakah sebab musabab itu pendidikan ke, kurikulum ke, guru ke, environment ke dan sebagainya. Kita bila mengkritik, kita kena beri jalan keluar. Ya. Not only the symptom and the end result, but the root causes. That's really very, very important from my perspective. Sebab itu, saya tulis artikel itu, saya sebutkan tidak saja memaham makna pelajaran dan pendidikan, tetapi memberikan jalan dan cara bagaimana ini boleh diatasi. Ya, kalau sekiranya kita saya sudah mengajar beberapa puluh tahun, sejak tahun 68. Sampai ini baru bersara 2-3 bulan. Beberapa puluh tahun Kita sangat kasihi pada anak murid kita. Bila kita jumpa anak murid, kita ucap salam. Assalamualaikum. Kita senyum dengan dia, tanya khabar dia, apa khabar. Itu setengah-setengah guru, setengah. Saya kata tidak semua. Dia tidak begitu. Kalau zaman saya di sekolah dulu, saya mungkin cerdas sedikit. Jadi bila soalan-soalan yang datang, saya boleh jawab.
Saya kesian tengok kawan-kawan yang lemah, kena rotan, ya. Di belakang, di kaki, di tangan, macam-macam. Saya kata, mengapa cikgu buat macam tu? Dia tak tahu. Tunjukkan macam mana nak tahu. Jadi kita nak timbulkan kasih sayang antara murid dengan guru, antara pelajar dengan pensyarah. Kena ada jiwa penyantunan, santun kepada murid-murid. Kerana dia tidak tahu. Macam kita dulu juga. Kita belajar, kita bukan tahu semua. Kita tak tahu. Kita tanya. Guru jawab dengan baik, dengan kasih sayang. Kemudian kita tahu. Dan kita patut bersyukur selepas kita tahu. Itu datang adab pada cikgu, pada pensyarah. Kalau tidak, di belakang kita, murid keji kita. Kerana kita garang, kita bengis. Tak boleh tanya, tak boleh tanya banyak, ya. InsyaAllah. Okey cikgu, saya ada komen daripada ramai sangat bekas pelajar cikgu, daripada pelajar-pelajar daripada UIA, PhD. Salah seorang adalah daripada Dr. Hamimah Hashim. Semasa mengikuti kelas cikgu Sidik dahulu, pembelajaran adalah proses to transfer knowledge and transform individual to become a better person. Ilmu dan adab berjalan serentak. Terima kasih cikgu atas ilmu yang diberikan. Ini daripada Dr. Hamimah Hashim. Kemudian ada soalan juga ya cikgu Sidik. Soalan juga. Cikgu, apa pandangan cikgu mengenai tahap ketahanan pelajar sekarang? Ya. Jadi ia memerlukan satu measurement, satu pengukuran, satu evaluation, ya. Setakat ini saya tengah baca satu buku dari Indonesia tentang tajuknya Ulul Albab. Kita pun mendengar tajuk Ulul Albab. Bila saya baca, menarik. Dia membuat pengukuran kepada prestasi pelajar-pelajar yang cerdik, yang sederhana, yang lemah. Itu di sebuah universiti. Ya. Jadi penulis ini saya baca sangat menarik. Jadi kita kena ada kaedah pengukuran, measurement, how to measure, to determine the akhlak of the student, ya, perangai dan peribadinya. Ini kalau dapat kita lakukan baik sekali. Tapi secara umumnya, saya lihat guru-guru banyak komplain. Ya, pelajar-pelajar nakal. Pelajar-pelajar tak ikut cakap cikgu. Pelajar-pelajar belagak macam dia pandai. Jadi timbul satu perasaan di kalangan guru dan juga pensyarah mungkin, ya. Rasa marah, rasa benci, rasa tidak suka. Jadi kalau ini terjadi, pelajaran tidak berlaku, pendidikan tidak berlaku. Yang berlaku, kita sampaikan saja maklumat, pengetahuan, kurikulum, sukatan. Kau dapat, tak dapat, kau punya pasal. Itu yang kadang-kadang terjadi kerana kebosanan kita melihat gelagat anak murid. Sebab itu selalu disebut, ya, harus berlaku pertama pendidikan di rumah dulu. Ibu bapa mesti ada ilmu, mesti ada pelajaran, ada pengetahuan, ada kemahiran. Didik anak-anak dulu sebelum masuk ke sekolah. Bila masuk ke sekolah, anak-anak dari segi adab dah ada. Dari segi awak dah baik. Jadi kita nak memberikan pengisian ilmu, keterampilan pada mereka. Satu kesinambungan. Kalau itu terjadi, bayangkan dalam masyarakat. Kalau anggota sekolah dulu tak ada maknanya peribadi yang baik, dia join masyarakat. Dia masuk dalam sistem pegang jawatan. Ini berlaku salah guna. Ya, ini berlaku rasuah, berleluasa sebagai contoh. Kerana dia tidak ada insaf ketuhanan, God consciousness. Jadi ini sangat penting. Daripada kecil lagi di rumah, kita kena didik ya anak-anak kita dengan God consciousness. Ya, beri penjelasan yang mudah supaya dia faham. Ya, kemudian di sekolah, guru juga berperanan begitu sebagai pendidik. Ya, memberi fokus pada takdib hati anak didik kita. Supaya perubahan terjadi, dia menjadi orang beradab. InsyaAllah. Cuba pergi next.
Ya, kalau dapat saya sambung, iaitu bagaimana akhlak manusia, makarimal akhlak yang saya sebut tadi. Kunci pada pendidikan. Kalau saya belajar di barat dulu, dia tak pentingkan akhlak. Dia tak pentingkan the so-called moral. Ya. Kalau dalam bilik kuliah saya, ya di Amerika sebagai contoh, pakaian ada pelajar-pelajar perempuannya sesuka hati. Contohnya, dia tak peduli pencara, ya. Dia kehilangan adab. The loss of adab ini bermaksud dia ketiadaan ilmu yang mendidik hati dan dirinya. Dia jadi begitu. Ya. Kadang-kadang ada pelajar meletak kaki atas meja sambil mendengar pencara-pencara. Itu bukan adab namanya. Ya. Tetapi saya belajar di luar negara, ya maksud ilmu perbandingan. Sebab itu bila dalam sarjana saya buat perbandingan tentang ilmu barat dan ilmu kita, ilmu Islam. Bila saya buat kedoktoran, saya buat perbandingan tentang policy analysis. Jadi dengan adanya perbandingan itu, kita mengetahui lebih baik macam mana masyarakat barat terdidik. Cuba kita lihat hari ini, ya, kes-kes yang berbangkit. Ya, kes-kes sosial yang berbangkit, soal bunuh diri, LGBT, pergaulan lepas bebas, orang tidak berkahwin, menyangka perkahwin sebagai beban dan sebagainya, banyak. Itu hasil sistem pendidikan yang terjadi, pelajaran yang terjadi. Tapi kita dalam pendidikan, kita mesti mendekati hati manusia yang saya katakan tadi. Kerana akhlak mulia adalah kunci pada pendidikan. Pelajaran lebih bersifat mekanisik. Pendidikan menjadikan manusia beradab. Inilah asal pendidikan yang mendukung adab dan tamadun. Sehingga menghubungkan peradaban. Peradaban itu juga dikaitkan dengan tamadun. Ilmu yang disulami dengan etika mulia dan nilai murni menjadikan manusia terpedoman. Sebab kita tidak segala-gala, ya. Bila kita dilahirkan daripada kecil sampai remaja sampai dewasa, kita ingin tahu. Untuk menjadi kita tahu, kita kena ada ilmu, kita ada pendidikan. Makna ilmu dalam pengertian kita ialah menerima makna terhadap diri kita. Kita terima makna. Oh, begini. Oh, begini patutnya kita maju. Begini patut kita berubah. Begini patut kita membangunkan. Tetapi bukan ikut acuan orang. Mengambil sistem kapitalis sebagai contoh, menyebabkan penindasan terjadi, salah guna berlaku, exploitation mengambil tempat. Bukan itu. Jadi pedoman dari pencipta menjadikan kita hamba dan khalifah. Sila bejan sikit, hamba dan khalifah. Kehambaan memiliki sifat taat, patuh, tunduk dan patuh, bukan petuh kepada petunjuknya. Dan khalifah kesediaan melaksanakan amanah pengurusan dengan adil dan ihsan. Ihsan itu maknanya baik. Adil wal ihsan. Ini dia. Kita ni harus kita fahami adalah hamba. Dan kita tidak segala-gala. Kita diberi amanah untuk mengurus diri kita dan juga mengurus sistem. Saya menulis buku tentang urus diri dan urus sistem. Ya, ini kita boleh bincang kemudian, insyaAllah. Jadi kalau kita lihat akhlak ini, dia tidak sama dengan moral. Moral dalam bahasa Latinnya mores, M-O-R-E-S, mores. Maknanya habit, kebiasaan harian kita ini. Tapi akhlak ini ialah dia mendukung. Mendukung maknanya risalah Al-Quran. Dia mendukung risalah nubuah, kenabian. Supaya diterjemahkan kepada manusia lebih besar, lebih hebat. Bila sebut akhlak karimah, ya, dia memberikan kebaikan pada manusia. Contohnya,
Kalau kita berkawan dengan orang yang amanah, ya kezaliman tidak berlaku. Kalau kita malam berkawan dengan orang ikhlas, tipu muslihat tidak terjadi. Karena ikhlas itu dikaitkan dengan bahawa Allah mengetahui, Allah memerhati. Ini disebut tadi, God consciousness. You are conscious of the Creator. Then you behave very well. InsyaAllah. Terima kasih. Kalau ada soalan silakan. Saudara Ardi, silakan. Kalau ada soalan. Suara tak dengar, Madam. Akhlak tadi. Tadi kena dengar kami, dengar. Dengar. Cikgu Siddiq sini. Okey. Madam, ada soalan, Madam? Dr. Khadijah? Okey, kalau tak ada, saya sebutkan beberapa soalan lagi, Cikgu Siddiq. Di sini disebutkan ialah mohon pandangan cikgu berkaitan sesetengah pendidikan yang berusaha mengadabkan murid menggunakan cara yang tidak beradab. Tadi saya rasa Cikgu Siddiq pun ada terangkan tentang adab guru kita juga, ya, guru memberi adab, cara mengajar dan sebagainya. Contohnya, mengajar murid supaya sopan dengan bahasa kasar, terutama ketika murid melakukan sesuatu kesalahan. Begitu juga dengan menggunakan alasan untuk mentakdibkan murid. Dia guna term mentakdibkan murid. Mungkin Cikgu Siddiq boleh bagi komen sedikit tentang soalan ini. Ya, terima kasih. Saya mengalami perkara ini, Cikgu Ardi. Waktu saya jadi timbal rektor UAA, menjaga hal disiplin pelajar-pelajar. Kadang-kadang pelajar orang muda kan, dia berlaku silap. Jadi sebagai guru disiplin saya ini, ketua disiplin universiti, saya harus bersikap tegas. Kalau orang melanggar disiplin, saya tidak boleh tolak ansur. Tapi saya mengambil pendekatan. Kalau kesilapannya itu agak serius contohnya, saya kena kaji dulu. Saya kena selidik dulu. Saya kena cari bukti dulu. Saya kena cari saksi dulu. Supaya lengkap dan cukup maklumat, barulah saya buat tuduhan. Bila saya membuat tuduhan dalam disciplinary hearing, saya menyebut dengan pelajar ni, are you a Muslim? Yes. Do you believe in God? Yes. Yeah, if you believe in God, if you are God consciousness, this is my allegation to you. Such and such a date, such and such a day, you blah 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 blah. Saya buat tuduhan. Can you respond to my allegation? Jadi pelajar ni tunduk. Sebab dia tidak boleh bohong. Dia tak boleh tipu. Kalau saya tak tahu, tapi Tuhan mengetahui. Sebab soalan awal saya, are you God consciousness? Do you believe in God? Ini contohlah. Jadi bila saya bicarakan dengan bukti, dengan saksi, dengan data, dengan maklumat, dengan peristiwa yang lengkap, maka saya jatuhkan hukuman. Bila saya jatuhkan hukuman, contohnya fine ke, denda ke, tahan 1 semester ke, atau buang ke sebagai contoh. Ya, selepas saya denda itu, ya, saya minta dia datang ke bilik saya, pejabat saya. Dia pejabat saya, dia macam anak saya. Dia macam anak saya. Saya kata, mengapa buat benda ni? Cikgu pun rasa malu juga kan. Patut jangan buat. UAA ni tempat menghadapkan insan manusia, saya kata. Minta maaf cikgu, saya orang muda tersilap, contohnya kan. Kemudian saya beri semangat pada dia. Saya beri galakan pada dia. Lain kali jangan buat. Kita daripada UAA ni orang ada expectation. Ya, pelajar-pelajarnya berilmu, pelajar-pelajarnya berakhlak, pelajar-pelajar menjadi contoh. Jangan pecah tradisi UAA begitu. Jadi pernah berlaku satu peristiwa, ya, saya pergi melawat ke Sarawak. Sampailah bangun terbang, saya jumpa seorang pelajar lelaki.
Daripada jauh dia menerkam saya. Saya nak turun ke Kuching. Dia baru nak pergi naik kapal terbang. Dia nampak saya, dia terkam saya, dia peluk saya. Kamu siapa? Dia kata, saya nak didik cikgu dulu. Saya pernah digantung selama setahun kerana kesilapan disiplin. Bila cikgu pergi, saya minum teh di bilik cikgu, beri nasihat macam ayah dengan anak. Saya insaf cikgu. Jadi saya tak buat. Hari ini saya jadi eksekutif, CEO di Sarawak ni. Alhamdulillah. Jadi saya peluk dia kerana kasih saya pada anak murid. Anak murid saya anggap macam anak saya sendiri. Macam mana saya mendidik anak saya supaya menjadi orang, kata orang. Begitulah anak murid saya di sana. Bila saya jumpa di universiti, di kampus, saya beri salam dulu. Assalamualaikum. Apa khabar? Keluarga macam mana? Senang-senang datanglah ke bilik cikgu. Begitu bahasa kita. Jadi bila kita dengan murid, pelajar begitu kan. Timbul perasaan dalam hati dia. Mengapa kita tak boleh jadi begitu? Tak punya asas akhlak yang baik kan. Sebab menjadi contoh. Kerana jangkaan masyarakat dan negara pada UIA besar. Produk UIA diharap menjadi contoh. Bukan bermakna bahawa UiTM tidak begitu. UiTM pun sama. 2 orang anak saya belajar di UiTM. Alhamdulillah dia berjaya. Ya, tetapi kita nak buat penekanan tentang pelajaran dan pendidikan tu ada beza. Ya, ada beza. Terima kasih. Adi? Ya. Dr. Khadijah boleh teruskan? Boleh, teruskan. Next. Okey. Slide. Ya, sekejap lagi Syed. Nak teruskan dengan slideshow kita ke Cikgu Siti ataupun kita teruskan kepada soalan-soalan. Memang banyak soalan daripada Facebook, daripada kita punya webinar ini, memang banyak soalan yang diajukan. Mungkin ada lagi satu saya boleh bacakan sedikit soalan daripada Puan Rukaya. Dia kata boleh minta pendapat cikgu ya, berkaitan dengan beberapa influencer muda yang bangga menunjukkan kegagalan mereka dalam SPM dengan mendabik dada ya terhadap pencapaian mereka dengan menayangkan harta-harta yang mereka ada, sehingga ada yang beranggapan tak perlu pun belajar tinggi-tinggi untuk menuntut ilmu tapi boleh berjaya. Ni influencer lah Cikgu Sidi, tapi tak semua, ada beberapa sahajalah yang macam tu. Tapi mungkin minta sedikit pandangan Cikgu Sidi tentang perkara ini. Ya, dia biasanya tidaklah ramai sangat macam tu kan. Sebab biasanya ukuran tentang kejayaan antaranya ya, kecemerlangan yang kita capai dalam pendidikan kita, pelajaran kita. Katalah dia dapat grade 1, bagus. Ya, ijazah kelas kedua pertama, bagus contohnya kan. Tapi kita bertanya, adakah dapat grade 1 atau kelas pertama, kelas kedua menjadi ukuran akhlaknya baik? Dia orang yang amanah, dia orang yang jujur, ya. Dia orang yang ikhlas dalam amal kerjanya. Ini soalan yang kita tanyakan. Kerana hari ini orang dalam perkhidmatan kerajaan, orang politik juga sebagai contoh, terdapat masalah-masalah ini. Saya tidak katakan semua, ada kekecualian. Yang berakhlak, yang ada God consciousness tidak berlaku begitu. Yang menganggap bahawa dunia ni segala-gala, ya, tanpa kembali bertemu Allah, ini jadi masalah. Jadi proses didik sangat penting. Melabel mereka sebagai munafikun ke, musyrikin ke, kafir ke, bukan jalan selesai. Itu bukan penyelesaian. Penyelesaian kita, apa pendekatan kita untuk mengatasi the root causes, akar sebab kepada masalah ini. Adakah kerana cara pembelajaran kita tak elok? Apakah cara kita memberi keterampilan tidak memberikan manfaat nantinya? Apakah cara kita melakukan takdim, mendidik hati tidak terjadi kepada mereka? Ini soalannya. Ini yang kita perbaiki, mesti perbaiki dalam sistem kita. Kita tinjau balik dalam sistem pondok, sistem madrasah kita. Adakah
pendidikan yang komplit, yang holistik terjadi. Kalau dia setakat baca Quran, hafal Quran, alhamdulillah baik. Tapi Quran itu terkandung risalah, terkandung pedoman, terkandung makluman. Adakah itu dikembangkan? Menjadikan kita sebagai ulul albab, kan? Kalau itu tidak terjadi, bagaimana kita nak aplikasi sistem Islam dalam sistem yang ada? Sebab kita tak ada ilmu, tak ada keterampilan, tak ada kemahiran, tak ada know-how. Itu sebabnya selalu saya sebut, bila kita membaca Al-Quran menjadi tahfiz dan tradisi ulul albab sebagai contoh, pertama kita baca Al-Quran, alhamdulillah, ada fadilat, ada fadail. Kemudian kita baca, kita ingat, kita memorize, lagi bagus. Kita menjadi hufaz, hafalan ada. Tetapi apa maknanya kehafazan tanpa kefahaman? Dia mesti ada proses tafahum, kefahaman. Untuk faham Al-Quran, kita kena mengkaji terjemahan, kita mengkaji tafsir. Kita baca buku-buku tafsir, kita berguru kepada ulama-ulama, dari situ kita tahu. Kemudian bila kita tahu dengan kefahaman, kita internalize. Ya, internalize saja, berikan kesan pada hati dan kalbu. Datang satu tanggungjawab. Kemudian yang juga penting, soal aplikasi. Bagaimana kita nak aplikasi yang kita faham dalam sistem sosial, dalam sistem ekonomi, dalam sistem pendidikan. Kalau ini tidak terjadi, manusia tidak boleh berubah manusia. Yang boleh merubah manusia ini dengan izin Allah ialah ilmu yang kita sampai, nilai yang kita beri, akhlak yang kita titipkan kepada mereka, insya-Allah. Boleh pergi PowerPoint yang lain. Masa kita terbatas. Boleh cikgu. Ya. Okay, cikgu yang ni slide ni. Ya. Pertama, selera ardi sebagai benda yang sangat penting dalam diri kita. Selalu orang sebut mana konsep fitrah. Ada mengatakan semula jadi, ada menghubungkan dengan jati diri dan sebagainya. Ya. Jadinya manusia, terciptanya kita insan ini dalam keadaan fitrah selera ardi. Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, dia menyatakan fitrah insan. Saya minta maaf kerana menggunakan tulisan Jawi Rumi, ya. Saya tak sempat memasukkan bahasa Arab di dalam itu. Memudahkan kita menyebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhanna su'inna halaknakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum indallahi alimun khabir. Ya, itu dalam satu surah Al-Hujurat. Sangat besar maknanya ayat ini. Kalau kita terjemahkan, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan perempuan. Konsep berpasang-pasang. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada langit, ada bumi. Ya, ada lautan, ada daratan. Ada hidup, ada mati, ada sehat, ada sakit, ada syurga, ada neraka. Begitu kan, berpasang-pasang. Ada dua konsep. Kemudian daripada itu saya sambung lagi. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, multiracial dan bersuku-suku, berkaum-kaum, ya, agar kamu saling mengenal. Ini konsep ta'aruf. Selalu kita sebut ta'aruf tu pengenalan. Konsep li ta'arafu pengenalan dalam arti kata yang luas. Bukan saja kenal nama. Orang kenal peribadi kita. Orang kenal tingkah laku kita. Orang kenal perangai kita. Kalau kita menjadi ketua yang amanah. Ketua yang baik. Ketua yang pemaaf.
ketua yang pendidik. Kalau itu yang menjadi ketua, Masya Allah, kita sangat hormat. Itu yang kita mau dalam kehidupan kita. Kalau ketua nak tunjuk dia punya taringnya, kan, pengesnya, arahannya mesti diikut, tidak boleh tidak begitu. Maka di kalangan anak buahnya pun akan komplain. Jadi li ta'arafu sangat penting ya. Kita kenal mengenal dalam ikatan yang luas. Ayat ini menyebutkan juga sesungguhnya yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di kalangan kamu, ya, orang-orang yang paling bertakwa. Ini sangat penting, ya. Takwa ni dalam bahasa mudah kita takut kepada Allah. Dalam bahasa ilmunya God consciousness. Kita ada merasakan diri kita Allah hadir bersama dengan kita. Kehadiran Allah dalam hati kita, dalam pemikiran kita. Bukan Allah dalam bentuk jasadi whatever, tidak. Dalam zatnya tidak, ya. Ada keyakinan. Keyakinan merujuk kepada tauhid, kepada iman, kepada takwa. Bahawa Allah mengetahui perbuatan kita. Allah mengawasi perkara kita. Kalau kita tahu kita diawasi, kita diikut jejak di mana, kita tahu Allah tahu perbuatan kita, Kiraman Katibin mencatatkan, this God consciousness membawa keinsafan kepada kita, tidak melakukan kefasadan, tidak melakukan keburukan, tidak melakukan contoh kezaliman, tidak melakukan rasuah, tidak melakukan penindasan. Kalau ini terjadi, bayangkan apa corak masyarakat yang bakal lahir. Masyarakat yang sejahtera. Ya, mungkin orang kata, itu cikgu cakap benda yang ideal. Inilah pedoman dalam tradisi kita, dalam Islam contohnya. Ya, ada orang ikut, ada yang tak ikut. Dia ikut, insya-Allah, ya, dia akan kembali bertemu dengan penciptanya. Kalau yang tak ikut, tahu akibatnya. Ini pesanan dalam Al-Quran. Ya. InsyaAllah, Ardi, kalau ada soalan, kita ada 5 minit, 10 minit lagi. Ya, ya. InsyaAllah. Boleh dengar suara saya, ya? Dengar, Madam, dengar. Dengar. Ada soalan juga daripada kita punya FB Live. Ya. Siti Rokia, proses didik sangat penting kerana cara didikan kita berlandaskan Al-Quran, Sunnah, Ta'dib, sistem pondok. Quran itu terkandung risalah dan pedoman. Namun, adakah kita mengaplikasikan ulul albab? Ya, ya. Lagi? Yang Boleh hujung dengar? tadi apa dia? Ulul albab. Hujung Sekejap, tadi apa dia? Saya ulang semula ya, Cikgu dan Dr. Khairul. Proses didik sangat penting kerana cara didikan kita berlandaskan Al-Quran, Sunnah, Ta'dib, sistem pondok. Quran itu terkandung risalah, iaitu pedoman. Namun, adakah kita mengaplikasikan ulul albab? Ya, pertama kita nak faham dulu, sister, konsep mana ulul albab ini. Ya, ulul albab ini. Ulul albab ini dalam bahasa mudah, mereka yang mengetahui. Ya, kalau buku yang sedang saya baca bertajuk Ulul Albab, dia merujuk kepada pemikiran. Dia merujuk pada ilmu. Dia merujuk pada perbuatan, dia merujuk pada hati. 4 faktor. Ya, satu pemikiran, yang kedua pada hati, ketiga bagaimana kita perjuangkan dengan jihad, yang keempat kita lihat bagaimana amalan kita. Ini ya, ulul albab dalam arti kata yang luas. Jadi mencapai tahap ulul albab ni tidak mudah. Prosesnya sangat juga mencabar. Tapi itulah jalan yang terbaik bagi kita ya. Ya, untuk membentuk adab pada diri kita. Ini sangat penting. Kadang-kadang kita ada kelulusan. Ya. Kita sombong. Kadang-kadang kita ada harta. Kita takabur. Kadang-kadang kita ada pangkat dan kedudukan. Ya, kita menunjuk-nunjuk sebagai contoh. Dalam tradisi Islam contohnya ya,
sangat penting kalau kita melakukan solat. Kita lakukan rokok dan sujud. Kita bersifat hamba, hamba pencipta. Kehambaan itu membawa 4 faktor. Hamba membawa sifat taat, patuh, akur dan tunduk. Taat kepada perintah Allah. Akur kepada titah perintahnya. Ya. Naik Kemudian, kejap ya. ya, yang lain itu maksudnya kita patuh, kita taat, kita akur, kita tunduk kepada Allah. Bila wujud ketundukan itu, Al-Quran, Allah, kalamullah memberitahu jangan bohong, jangan mencuri, jangan pecah amanah. Kita patuh dan taat kepadanya. Bayangkan, apa jadi pada masyarakat? Apa jadi pada sistem? Apa jadi pada hubungan manusia? Hari ini mana ada contoh dalam dunia yang kita jadikan contoh teladan? Minta maaf saya sebut Amerika. Amerika negara sekular. Dia bukan negara Islam. Dia menolak agama. Ya, dia menggunakan konsep moral, bukan akhlak. Kita tidak. Begitu juga umpama Great Britain, apa sistem yang dipakai? Sebagian orang kisah terpengaruh dengan sistem sekular mereka. Bila balik ke negara masing-masing, melaksanakan sistem sekular dalam pendidikan. Ya. Kemudian kita juga terdapat orang-orang yang dihantar ke institusi pengajian Islam. Kuat dengan ritualnya. Kuat dengan doanya. Satu hal yang baik. Tetapi rituality, di mana practicality. Kita berdoa kepada Allah memberikan kita begini dan sebagainya. Dalam amali kita lakukan itu tidak dalam kehidupan, dalam sistem. Ini persoalan yang berlaku pada umat Islam. Baik itu berlaku tahun 77. Satu kongres besar pendidikan Islam seluruh dunia di Mekah. Dan mereka mendapati dalam perbincangan 313 orang sarjana dan ulama, masalah terbesarnya ialah masalah tauhidik, ya, tauhid kepada Allah. Yang kedua berlakunya dualism. Two domain of knowledge. Satu yang sekular, satu yang agama. Jadi bila kita kembali ke tanah air masing-masing, cuba bayangkan bagaimana. Apakah itu sedang berlaku di Saudi, sedang berlaku di Mesir, sedang berlaku di tempat-tempat yang lain untuk membolehkan kita ini menjadi manusia dan insan yang beradab. Kalau kita lihat apa yang sedang berlaku di Iran, betul, ada cara dia, pendekatan dia. Tapi masih melihat persenjataan sebagai senjata yang paling penting. Bahawa ini melancarkan anti-ballistic missile. Begitu juga China, anti-ballistic missile sedang berada di mareh nak menuju. Begitu juga di Amerika, dia menggunakan kekuatan persenjataan. Dan itu tidak manusiawi. Itu membawa gelagat haiwani, membunuh, menzalimi orang-orang Palestin sebagai contoh. Sebab itu mesti kita kembalikan balik fitrah pendidikan itu kepada umat manusia. Bukan saja umat Melayu, umat Islam, tidak. Dan kita di Malaysia mesti menjadi model. Kalau ini dapat kita laksanakan dalam pendidikan, dalam kurikulum, dalam pedagogi, dalam evaluation, dalam menitipkan akhlak kepada mekanisme sebagai contoh, dia bakal melahirkan insan. Ya, insan yang ihsan, insan yang baik. Saya kebetulan ada mengarang satu buku tentang ihsan dan ihsan. Kalau dah dapat, insya-Allah saya bagi dengan percuma. Ya, saya terbitkan insya-Allah. Saya bagi pada Dr. Hadijah nanti insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Terima kasih. Kita mungkin ada slide lagi Adi untuk diteruskan. Ada satu lagi. Ada Ya, ada slide lagi. Kalau boleh kita teruskan dengan slide seterusnya, Adi. Tinggal satu lagi. Yang ni. Ya, tinggal satu lagi. Ya. Okey. Cikgu. Jadi tadi konsep kekenalan
Ini maknanya luas. Walaupun terdapat perbezaan di kalangan sejarah Islam, bila kita menghubung dengan manusia lain, apalagi manusia yang menganut pelbagai fahaman agama. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, bagaimana ya pedoman dari Allah itu diturun kepada para nubuah, para nabi. Ya, kalau kita lihat contohnya Al-Quran, Nabi Muhammad, ya, kitab Injil contoh, Taurat, Zabur, ya, pada nabi-nabi lain contohnya. Dia membawa risalah yang sama. Dia tahu risalah tentang ketauhidan, memberi makna kepada insan, menjuru manusia berbuat baik, jangan jadi engkar. Jadi konsep li ta'arafu menghubung kita dengan manusia lain. Kita menyantuni mereka dengan ihsan, dengan kebaikan. Ya. Terdapat di kalangan mereka orang yang berbeza agama dan kepercayaan. Al-Quran memberikan kita pedoman, lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu dan kami agama kami. Kita amalkan yang terbaik dari kita supaya menjadi contoh ikutan pada yang lain. Ya, kemudian ada rasa menghormati, tidak mengeji, mencaci anutan mereka, kerana kalau dengan sebab itu mereka mencaci agama kita. Ini ditegah oleh Islam. Ya, kita mesti menampilkan watak misali, watak contoh dalam pemikiran, dalam hati, dalam amal. Jadi orang tertarik dengan peribadi kita. Ini yang berlaku di mana-mana di dunia, di mana terdapat orang Islam di China, di Amerika, di Eropah ini orang berlumba-lumba untuk menjadi Islam. Kerana kehancuran sistem kapitalis yang sedang berlaku. Ada kita punya da'i dan merabi, pendidik dan juga pendakwa yang mampu menerangkan. Mereka ada ya fahaman sains dan teknologi. Mereka amat mekanistik. Tetapi kalau tanpa nilai-nilai yang rabbaniyah, yang agama sifatnya, mereka tidak boleh membentuk satu tamadun. Baik itu berlangsungnya tamadun di Andalusia, di Spanyol, selama 800 tahun. Mengundang orang-orang barat datang belajar daripada orang Islam. Pada tamadun itu tidak saja dalam bidang fikir, tidak saja di bidang akidah, tapi dalam bidang sains dan teknologi. Dia melahirkan selama 800 tahun saintis Islam. Maka kitab-kitab sains orang Islam diterjemah dalam bahasa Latin, dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Ibrani. Kemudian berlaku apa dikatakan Reformation, Renaissance di Barat. Mereka menolak berlakunya di-Islamisasi, menolak Islam, agama di Barat menjadi sekular. Mereka maju dengan faham sekularnya. Ini kita lihat kepincangan yang sangat nyata yang berlaku di sana. Kalaulah katalah Amerika dengan faham sekular berlaku adil kepada manusia, mengapa kezaliman dilakukan di Palestin? Mengapa di tempat lain umat Islam? Kalau katalah China itu dengan faham komunisme, membawa faham keadilan, mengapa orang Uyghur diseksa? Di mana keadilannya? Tapi dalam tradisi Islam, kita tidak boleh menzalimi orang lain. Kita harus ada sifat penyantunan, santuni mereka dengan pendekatan li ta'arafu. Ta'arafu, ya. Okey, Ari? Cikgu, mungkin soalan yang paling last kali daripada FB Live, daripada cikgu kita berkait rapat dengan slide yang terakhir ini. Mohon Prof memberikan sedikit lagi pencerahan bagaimanakah satu negara bukan Islam seperti Jepun dapat mendidik masyarakatnya memang hebat dan penuh beradab, dan itu sebenarnya sunnah Rasulullah dan mengalahkan kita masyarakat Malaysia. Sedangkan mereka bukan penganut agama Islam. Di manakah key mereka sebenarnya? Mohon pandangan Cikgu Siddiq. Jazakumullah. Ya, terima kasih. Satu soalan yang baik. Dia ada dua perspektif ya tentang etika ni yang membawa kepada adab.
Satu yang disebut sebagai etika yang bersifat duniawi, satu lagi bersifat ukhrawi. Ya, kita terkait dengan Allah, ukhrawi. Etika duniawi juga terdapat di Amerika, terdapat di Great Britain, siapa yang pernah belajar tahu. Terdapat di Korea, terdapat di Jepun, terdapat di Finland, banyak tempat ya. Tetapi apa yang mereka lakukan itu dalam contoh yang bersifat duniawi. Mereka tidak yakin kepada ukhrawi. Kekuatan ajaran Islam kita yang menjadi pedoman dan petunjuk ialah dia ada natijah, hasil duniawi. Bercakap jujur, menjaga kebersihan, punctuality, kebersihan dan sebagainya. Itu boleh jadi etika duniawi dan juga etika ukhrawi. Ya, Islam pun menyuruh kita begitu. Adakah pernah dalam ayat-ayat Allah menyuruh kita berbohong, berdusta, menipu, membelit? Tak ada. Semua menyuruh kebaikan, etika yang baik. Kalau itu dilakukan orang Islam, dia menjadi contoh dan menjadi sumber ikutan. Tapi hari ini terdapat orang Islam di mana-mana ya, yang tidak menghayati agama ini, hanya belajar secara ritual, menjadi orang Islam, Islam keturunan. Tapi tidak ada ilmu, tidak berlaku penghayatan. Bagaimana nak terjemah ke dalam amalan perbuatan? Jadi akhirnya kita mesti menuntut ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu berdasarkan sumber akliah, akal, pemikiran. Dan ilmu yang berdasarkan sumber nakliah daripada wahyu. Dua itu ditautkan. Itu yang saya sebut dalam satu kuliah tentang integrasi ilmu dan islamasi pendidikan. Ini berlaku pada hari Khamis depan. Saya akan bersyarah di satu tempat yang lain. Ya. Nanti sebagai Dr. Hadijah dia punya linknya. InsyaAllah. Boleh cikgu. Jadi kalau begitu, maknanya tadi, ya saya dah tulis satu buku tentang integrasi ilmu dan islamasi pendidikan. Seboleh bagi Dr. Hadijah free dan kawan. Ya. Ini sebagai amal jariah saya lah. Dalam keadaan sudah berumur, agak uzur, dibantu oleh Khairul, ya insyaAllah saya dapat bersama dengan warga maya sekalian di kalangan pimpinan UiTM University. InsyaAllah secara terima kasih kerana memberi ruang kepada saya untuk bercakap pada program ini. Terima kasih insyaAllah. Terima kasih. Jazakallah Cikgu Siddiq. Alhamdulillah. Kepada semua peserta, sama ada FB Live ataupun juga di Webex, alhamdulillah sesi kita telah berakhir. InsyaAllah dapatlah disimpulkan ilmu itu didasari adab dan menjadi terpelajar bukan saja tujuannya tapi menjadi terdidik juga insyaAllah. Ilmu, adab, ihsan dan mempengaruhi perilaku. Saya kira terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Siddiq dibantu oleh Associate Professor Dr. Khairul, anak anda Cikgu Siddiq. Saya berikan semula pentas webinar ini kepada pengerusi majlis, Saudara Adi. Ya Adi. Terima kasih Dr. Khadijah. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Siddiq, yang berbahagia Profesor Dr. Siddiq Baba, Profesor di UIA, dan juga yang berusaha Dr. Khadijah Said Hashim di atas perkongsian ilmu yang sangat menarik sebentar tadi. Saya nampak komen-komen di Facebook dan ramai yang tersentuh dengan cerita, kisah dan ilmu yang diberikan oleh Cikgu Siddiq sebentar tadi. Saya sendiri pun rasa tersentuh. Ya, sebagai warga pendidik, of course, kita terasa adakah kita ni betul-betul mendidik dengan cara yang baik, dengan beradab, adakah penuh dengan jiwa untuk mengajar anak didik, anak bangsa kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih juga Madam Khadijah, Dr. Khadijah. Kalau boleh dari Fakulti Pendidikan, pengurusi daripada pengurusan Fakulti Pendidikan,
Dekan, Timbalan Dekan dan warga Fakulti Pendidikan dan UiTM keseluruhannya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Siddiq yang berbahagia, yang disayangi, Profesor Datuk Dr. Siddiq Baba, dibantu oleh Associate Profesor Dr. Khairul, anak-anak beliau. Terima kasih sekali lagi. Memohon maaf sekiranya di awal-awal tadi tidak berapa clear. Kamera pun saya tak boleh on. Ada, it's normal I think. Dan terima kasih sekali lagi kepada tulang belakang webinar pada kali ini, Puan Zuraimi, Dr. Fatin, Datin Nazira dan Sir Adi, insyaAllah. Kita sudahi, saya rasa dengan surah Wal-As ya Adi. Macam mana Adi? Ya, Madam. So kepada semua peserta diingatkan diminta untuk mengisi Google Form yang telah kami kongsikan di ruangan komen dan chat di setiap meeting kita, sama ada di Facebook ataupun di webinar kita pada pagi ini. Dan e-form ni akan ditutup sebentar saja lagi. Lepas habis event, mungkin dalam 5 ke 10 minit kita akan tutup untuk e-form kita. Minta untuk semuanya untuk mengisi, untuk ECG dan juga jam latihan untuk staff ataupun warga UiTM. So sekian saja daripada saya juga. Ya, Sumardian Syah bin Sila melabuhkan tirai kita pada siri program wawancara Edu Teach Webinar Series Bicara Cendekiawan. Pendidikan adalah proses mengadapkan insan pada pagi ini. Ya, pada hari ini. Dengan nafas mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Cikgu Siddiq, Dr. Khairul. Sama-sama, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.